Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Pantau Belanjawan. Dan untuk waktu ini kita nak meneliti dalam Belanjawan 2024 banyak juga sebenarnya perkara-perkara yang difokuskan oleh kerajaan dalam memberdaya warga emas, di mana kalau kita telitikan dengan peruntukan keseluruhannya, dengan fokus komuniti tumpuan adalah 1 bilion ringgit, di mana untuk waktu ini kita nak memperinci berkait dengan warga emas, di mana kita tahu bahawa Malaysia akan menjadi negara tua pada tahun 2030, dan kajian juga menunjukkan mungkin negara tua, berstatus negara tua itu mungkin lebih awal daripada 2030. Apa ceritanya? Di mana pada ketika ini kita nak melihat bagaimana hala tuju pembangunan ekonomi penuaan itu sebenarnya akan memberi satu perkara ataupun dasar negara tua itu menjadi satu indikator yang amat penting kepada negara pada ketika ini. Dan kerajaan juga sedang merangka hala tuju ataupun dasar berkenaan dengan negara tua ini untuk kita mengulas dengan lebih lanjut dan juga memahami bagaimana Belanjawan 2024 dan seterusnya. Kita nak melihat konteks yang lebih besar bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini Profesor Madya Dr. Zumila Zainaluddin yang merupakan pensyarah Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia UPM. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan saya pada ketika ini. Pertama sekali, kalau kita telitikan kepada Belanjawan 2024, peruntukan keseluruhan untuk warga emas dan juga golongan rentan yang lain juga, kita lihat sekitar dalam 1 bilion ringgit diperuntukkan. Secara asas dan realitinya, 1 bilion ringgit untuk tahun 2024 kepada warga emas ini, adakah memadai, Doktor? Terima kasih Haris, terima kasih Asrawani kan menyebut saya. Kita bercakap soal warga emas lagi, sama ada cukup atau tidak peruntukan 1 bilion ringgit itu subjektif, Haris ya. Boleh cukup, boleh tak cukup. Yang penting adalah apa yang paling perlu kita selesaikan dalam target kita menjadi negara tua 2030 atau lebih awal daripada itu. Itu yang paling penting lah. Dan apakah perbelanjaan ringgit itu dapat digunakan dengan berkesan. ringgit itu dapat supaya tidak ketinggalan perkara-perkara penting, iaitu pada tahun 2024, dan bermula daripada 2024 kita ada 6 tahun lah untuk ke depan supaya kita betul-betul boleh merangka dengan strategik dan cemerlang untuk bersedia menjadi sebuah negara tua, Haris. Ya, Doktor, antara perkara yang penting juga dalam kita nak merangka dasar negara tua ini, penting untuk kita melihat langkah awal yang sedang diambil. Kalau kita telitikan, kerajaan memfokuskan dari segi mereformasi institusi awam, di mana kalau kita lihat ianya antara di bawah tumpuan di bawah reformasi institusi awam ini adalah memperluas sistem perlindungan sosial. Sejauh mana pentingnya menitik beratkan perlindungan sosial kepada warga emas, kerana sering kita melihat bahawa kebimbangan pada ketika ini. Kita lihat simpanan KWSP yang semakin mengecil dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada masa sama, isu-isu seperti pelan insurans secara sejagat ataupun secara umum juga ada yang mencadangkan pelaksanaan insurans sebegitu, ataupun pencen secara diberikan secara seluruh rakyat Malaysia kepada warga emas. Apa mungkin dasar-dasar dan juga perkara penting dalam sistem perlindungan sosial, elemen-elemen untuk diletakkan di dalam dasar negara tua ini, Doktor? Okey, bercakap soal perlindungan sosial, perkara penting kita perlu melihat profil warga emas itu sendiri, iaitu 90 hingga 95% masih aktif. Maksudnya boleh mampu bekerja, dan hanya 5 hingga 10% saja yang perlukan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan kebajikan dan sebagainya. Jadi ini perlu kita pandang serius ya Haris. Sebab itu saya begitu menggesalah dalam banyak sidang dan pertemuan dengan pihak media supaya pihak kerajaan membangunkan sistem pekerjaan warga emas untuk Malaysia.
Jadi kita kena lihat perkara ini secara terperinci supaya kita boleh membantu golongan yang lebih kurang 90% lagi yang boleh berada di pasaran kerja supaya mereka kekal aktif. Kita bukan untuk mendera ataupun untuk membebankan dan sebagainya. Pertama sekali kita nak mereka kekal aktif. Apabila pencen ramai yang tidak memiliki perancangan pencen, tak tahu nak buat apa dan tinggal di rumah saja. Dan ini boleh memberikan satu kejutan sosial juga lah kalau kita hari-hari keluar bekerja, hari-hari ada pejabat nak pergi jumpa kawan dan sebagainya, tiba-tiba kita perlu duduk di rumah, tiada phone call lagi, tiada apa yang nak dibuat. Dan ini bukanlah perkara mudah kepada mereka yang tidak menyediakan perancangan untuk aktiviti di hari tua. Jadi oleh sebab itu sekiranya kita memiliki skim khas tanpa mengganggu skim pekerjaan sedia ada dan juga keluar daripada skim pekerjaan sedia ada, mungkin juga kita boleh menurunkan lagi usia persaraan sebaliknya daripada dasar-dasar untuk menaikkan usia persaraan. Kita boleh turunkan lagi usia persaraan itu supaya warga emas masuk ke dalam skim pekerjaan Yang lain yang memerlukan syarat-syarat yang berbeza dan juga cara kerja yang berbeza, mungkin sektor yang berbeza dan sebagainya. ini merupakan sebahagian daripada Ini merupakan sebahagian daripada pada pandangan saya kaedah perlindungan sosial yang lebih lestari lah, yang lebih lestari, yang kurang membebankan kerajaan asalkan ia dilaksanakan secara terperinci. Maksudnya kita memiliki dasar khas kita bangunkan, kemudian dilaksanakan secara terpimpin dan dikawal selia dengan baik oleh pihak kerajaan supaya memberi faedah yang lebih besar lah kepada semua warga emas. Doktor, mungkin berdasarkan kajian dan juga saya juga ada membuat sedikit bacaan dan sebagainya, kalau kita melihat Jepun sebagai contoh, kita lihat bahawa warga emas itu ada beberapa konsep seperti social enterprise sebagai contoh, penglibatan komuniti, ekonomi melibatkan komuniti. Adakah itu memberi satu gambaran bahawa itu juga antara perkara yang boleh dilaksanakan, iaitu di mana ianya tidak membebankan warga emas, pada masa sama mereka masih lagi mempunyai aktiviti dan juga masih lagi boleh menyumbang kepada produktiviti negara, Doktor? Betul lah, itu salah satu model lah. Social enterprise adalah salah satu model. Tapi dalam masa yang sama kita perlu buat dua lah, social enterprise dan juga sektor pekerjaan warga emas, disebabkan kita menghadapi masalah kemiskinan apabila usia tua. Kita mungkin berada di M40 atau T20, tapi bila dah bersara sumber pendapatan akan jatuh mengejut dan ini akan memberikan beban kewangan, apatah lagi sekiranya warga emas masih berhutang. Jadi ini yang dikatakan tadi bahawa mereka memerlukan pekerjaan dan memerlukan peluang untuk menjana pendapatan. Selain daripada bercakap soal social enterprise atau enterprise yang sebenarnya, social enterprise ini boleh membantu warga emas untuk terus terlibat dalam masyarakat, terus signifikan. Sebab itu kita boleh melihat dalam negara kita panggil tua, amat tua. Jepun bukan negara tua, tapi negara amat tua seperti Jepun. Mereka juga memiliki satu sektor lagi yang dipersadakan, iaitu sektor volunteerism lah, volunteer. Jadi warga emas ini ke depan dan kita pupuk semangat untuk volunteer ini awal. Kita tak boleh tiba-tiba tua nak volunteer, tak boleh. Kena awal lagi supaya ada satu sikap untuk infak ataupun memberikan tenaga dan masa secara percuma kepada perkhidmatan-perkhidmatan awam, terutamanya yang berkaitan dengan pihak OKU, warga emas dan pihak-pihak rentan yang lain. Itu satu perkara. Satu perkara lagi saya nampak di samping mempromosikan ataupun kita mempersadakan sektor keuangan atau sektor pekerjaan warga emas adalah sektor kita panggil senior entrepreneurs, iaitu usahawan senior. Kita menggalakkan usahawan senior. Jadi satu perkara yang kerajaan boleh lakukan adalah menyediakan kita panggil seed grant, grant permulaan kepada warga emas. Yang ini tidak ada lagi kerana semua kemudahan grant atau pinjaman mikro hanyalah untuk mereka yang berumur 60 tahun dan ke bawah. Jadi mungkin kaedah perlu kita
perlu kita ubah memberikan sebahagian fokus kepada pembangunan, kita panggil pembangunan usahawan senior. So kita bantu mereka untuk berniaga secara kecil-kecilan supaya mereka boleh menjana pendapatan untuk diri mereka, membayar hutang jika mereka masih lagi berhutang, dan memiliki sumber pendapatan untuk kehidupan seharian di samping mereka kekal aktif di dalam komuniti. Itu yang sebenarnya soal pergi kerja ni, pergi kerja dan bekerja bukan semata-mata soal menjana pendapatan, ataupun kita tak boleh juga melihat pekerjaan sebagai membebankan. Kita boleh bantu supaya mereka enjoy bekerja. Itu yang kita kata tadi, ada volunteerism, bagaimana mereka juga terlibat secara aktif dalam aktiviti-aktiviti seperti volunteerism. Kita ada banyak tempat, banyak kes, banyak kaedah supaya mereka kekal aktif. Memang sekarang telah atau sedang banyak dilakukan menerusi NGO. Cumanya kita perlukan suatu pengiktirafan, kita memerlukan suatu kesedaran dasar dan merujuk kepada program supaya dipersadakan. Supaya maknanya NGO ini dibantu supaya mereka terus menggerakkan warga-warga emas aktif di dalam masyarakat, diberi dana supaya mereka boleh menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan mikro, mereka boleh menjana pendapatan, dan mereka terus aktif di dalam komuniti di samping melakukan juga kegiatan-kegiatan sebagai sukarelawan. Haris. Ya, Doktor, sudah tentu kalau bercakap berkenaan dengan sukarelawan ini, contoh yang baik juga bagaimana penganjuran Olimpik Tokyo. Kita lihat penglibatan ramai sebenarnya warga emas sebagai sukarelawan membantu perjalanan asis sepanjang Olimpik dan juga Paralimpik Tokyo itu. Sudah tentu selepas ini kita nak berhenti rehat seketika, Doktor. Selepas ini kita nak melihat kepada beberapa perkara dalam perincian belanjawan 2024 seperti bantuan keuangan yang masih lagi diberi, bagaimana inisiatif di bawah Perkeso, dan juga rumah warga emas premium, kerana ini juga antara perkara yang sering dipertikaikan ataupun menjadi isu yang sukar untuk dibualkan. Jadi ini akan saya bincangkan selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika, bersambung semula selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan. Kita masih lagi memberi fokus berkenaan dengan isu negara tua menjelang Malaysia menjadi negara tua menjelang tahun 2030. Masih lagi bersama saya menerusi Google Meet Profesor Madya Dr. Zumila Zainaluddin yang merupakan pensyarah Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia UPM. Doktor, menyambung perbincangan kita sebelum berhenti rehat tadi, menyebut berkenaan dengan dasar negara tua, kita lihat kerajaan masih lagi memberi bantuan tunai, sumbangan tunai rahmah untuk 2024, peruntukan RM600 seorang bagi warga emas bujang. Cash aid, bantuan tunai ini masih lagi diteruskan oleh kerajaan, itu jelas. Tetapi secara dasar, secara umumnya, secara besarnya, dasar negara tua ini, adakah Malaysia dikira lambat? Kerana kalau kita lihat berbaki 6 tahun lebih kurang sebelum mencecah 2030 itu mencapai tahun 2030, adakah kita dikira lambat apabila kita masih lagi tidak mempunyai dasar negara tua yang konkret, yang terhala fokusnya dalam kita melaksanakan bantuan-bantuan dan juga inisiatif-inisiatif untuk warga emas, Doktor? Kalau nak menjawab soal lambat atau cepat, saya rasa kita tidak ada juga mengatakan ya, maksudnya ia lambat tu tidak ada juga, kerana kita memiliki dasar warga emas negara yang telah dibangunkan selama bertahun-tahun. Perkara yang kita kurang adalah penterjemahan kepada dasar. Apabila dasar diterjemahkan menjadi program, kat sini memang ada banyak liku-likunya lah, dan juga banyak kelemahan dan sebagainya. So ini adalah proses, Kita perlu mengambil masa, dan adalah bagus apabila kita ada sasaran.
walaupun sasaran tu mungkin lebih awal, tapi kita paling tidak ada sasaran iaitu 2030 kita akan menjadi negara tua. Jadi semua pihak telah kata orang tu tambah gear lah supaya kita boleh bersegera menterjemahkan dasar secara yang lebih holistik, baik dan sebagainya. Saya fikir kita memiliki dasar yang baik. Saya boleh katakan begitu, tapi soal penterjemahan ia bukanlah perkara yang mudah. Dan lagi satu, apabila melihat siapakah yang bertanggungjawab, apabila kita Malaysia perlu berubah bila bercakap soal warga emas adalah kerjasama antara agensi. Dia tak boleh warga emas tu hanya di bawah satu kementerian saja contohnya, walaupun dasarnya dari situ. Dasar itu dibangun oleh satu kementerian contohnya, tapi pelaksanaan penterjemahan dasar adalah di bawah banyak kementerian. Jadi kita perlu memandang perkara ini dengan serius. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat kita perlu juga memandang perkara ini secara positif. Dalam banyak hal, dalam banyak konotasi yang diberi soal orang tua ini adalah negatif. Jadi kita cuba, yang ini perlu di-advocate supaya kita dapat rakyat, pembangun dasar, pegawai-pegawai agensi dapat melihat perkara ini secara positif untuk menjadi negara tua bukanlah sesuatu yang negatif semata-mata. Itu. Jadi pertama, bagaimana nak jadikan ia positif adalah peluang KDNK kepada sektor ekonomi silver. So kita perlu memandang serius pada sektor ekonomi silver kerana ia merupakan kalau dalam banyak negara-negara amat tua, super senior, hampir 50% KDNK disumbangkan oleh sektor ekonomi penuaan. Jadi Malaysia pada pandangan saya perlu mengambil inisiatif yang serius ke dalam memahami, mendefinisikan sektor ekonomi penuaan gaya Malaysia. Sektor ekonomi penuaan ni macam-macam. Jadi kalau kita lihat negara-negara jiran, mereka telah bergerak aktif dalam sektor ekonomi penuaan, dan kita pun sepatutnya perlu mengambil langkah-langkah yang sama supaya kita aktif dalam membangunkan sektor ekonomi penuaan Malaysia dan menjadikan Malaysia dipandanglah sebagai signifikan dalam menyumbang kepada KDNK negara melalui sektor ekonomi penuaan. Itu yang saya nampaklah. Jadi apabila perkara ini jelas oleh banyak agensi, oleh semua agensi dan juga oleh sektor-sektor stakeholders yang lain, terutamanya pihak industri, so kita boleh membangun dengan cepat. Membangun dengan cepat sebagai negara tua. Kita perlu berubah. Itu yang pertama, berubah. Sebagai negara tak tua dengan negara tua, kita berbeza. Jadi perancangan kita, takbir urus kita, penterjemahan dasar kita, kolaborasi kita, semua perlu berubah. Barulah kita boleh membangunkan ekonomi penuaan, boleh membangunkan negara tua itu sebagai negara tua yang harmoni. Ya, Dr. Zumila, antara perkara menarik untuk saya bawakan dalam perbincangan kita ini adalah berkenaan dengan rumah warga emas. Kalau kita ikuti perbincangan ini, ada visual-visual yang menunjukkan rumah dulu kita panggil rumah jagaan warga emas. Sekarang ini ia lebih berkonsepkan pusat komuniti warga emas kerana ingin mengubah persepsi yang dahulunya mungkin rumah jagaan warga emas ini seolah-olah bunyinya daif ataupun kurang dana, warga emasnya tak terurus dan sebagainya. Itu satu konsep ataupun stigma satu ketika dahulu. Tetapi kini menerusi pusat jagaan warga emas ataupun pusat komuniti warga emas yang wujud pelbagai pada ketika ini di banyak negeri sebenarnya. Bagaimana doktor melihat bahawa peranan yang dimainkan oleh pelabur, syarikat-syarikat swasta sebenarnya turut boleh membantu dalam kita meningkatkan hala tuju kita dalam kita nak menentukan dasar negara tua ini bersama, bukan sahaja di bahu kerajaan, tetapi syarikat-syarikat swasta, korporat juga dapat terlibat sama dalam mewujudkan komuniti warga emas yang lebih produktif untuk Malaysia pada masa hadapan, Doktor. Soal
Kemajuan pun. Saya memang amat gembira lah dengan perubahan ini dan juga dengan kerjasama pihak industri dalam membangunkan senior living house ni, rumah orang warga emas ini secara intensif dan juga menekankan kita ada mungkin package premium, mungkin lepas ni kita ada package super premium dan sebagainya. Tapi ada beberapa perkara yang saya ingin tekankan di sini. Pertama sekali adalah pihak kerajaan perlu membangunkan model asas. Model asas ni maksudnya apakah perkara wajib yang mesti dipatuhi oleh pihak industri dalam membangunkan kediaman warga emas. Ini perkara wajib supaya jangan nanti kediaman warga emas ini hanya pada nama, hanya pada sebenarnya tak banyak berbeza ataupun tidak menyantuni warga emas ataupun lebih kepada infrastruktur yang bukanlah diperlukan sangat. Contohnya kita membangunkan sebuah kediaman warga emas super premium, tetapi perabotnya bukan perabot warga emas contohnya. Semua kaki lima, longkang, tak mesra warga emas contohnya. So itu perkara-perkara yang perlu diberi perhatian kerana dia ada kaitannya kat situ ya. Kerana kalau kita nak bercakap contohnya kita belum ada lagi pengeluar perabot warga emas yang betul-betul mengeluarkan perabot warga emas. Jadi bagaimana nak menyediakan kediaman warga emas kalau kita boleh lihat dalam video-video yang dikongsikan pun apakah perabot tersebut certified untuk pengguna warga emas. Contoh itu contoh. Itu yang pertama. Jadi kalau kerajaan boleh sediakan, maksudnya apakah syarat minimal lah supaya kepada mereka industri untuk membangunkan supaya ianya benar-benar kediaman warga emas. Bukanlah hanya pada nama sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep. Ada dua konsep penting dalam soal warga emas. Pertama adalah konsep penjagaan. Maksudnya rumah ini adalah untuk menjaga warga emas. Bila kata nak menjaga, kita perlu melihat keperluan warga emas. Jadi warga emas macam mana? Contoh, apakah package ini sesuai untuk ditawarkan sebagai kediaman super premium kepada warga emas demensia? Contoh. Jadi pakar-pakar demensia syarat-syarat basic garis panduan asas. Itu kita akan cakap soal garis panduan asas kepada pengguna demensia apakah ianya menepati. Ada perbincangan yang amat panjang ya Haris. Kalau saya lihat daripada ciri-ciri rumah yang ditunjukkan ni pun akan membawa kita kepada perbincangan yang amat panjang. Apakah ianya merupakan boleh memenuhi konsep penjagaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep perlindungan. Kalau dalam penjagaan kita memang ada akta khas yang kita perlu patuh syarat-syarat sebagai rumah penjagaan. Tapi kita tiada akta untuk rumah perlindungan. Jadi sebenarnya ada banyak NGO yang berminat untuk membangunkan rumah kategori perlindungan dulu. Maksudnya rumah untuk warga emas miskin, rumah untuk warga emas gelandangan, yang tiada hala tuju dan warga emas dengan masalah kognitif. Jadi ini kita panggil rumah perlindungan apabila mereka tak mampu nak bayar dan ia merupakan satu CSR yang amat baik kepada pihak industri. Tetapi kerajaan perlu menjadikan garis panduan. Macam mana nak buat rumah perlindungan, macam mana nak buat rumah penjagaan berkenaan dengan warga emas. Dan kita perlu ada syarat-syarat minima, syarat-syarat asas supaya konsep rumah warga emas tadi apa pun skalanya, apakah dia perlindungan ataupun rahmah hinggalah kepada super premium, dia bukanlah hanya pada nama marketing tapi juga menepati keperluan warga emas itu sendiri. Ya, Doktor berbaki dalam 2-3 minit perbincangan kita ini mungkin selepas ini terutama pelibatan di peringkat institusi pengajian tinggi dan juga langkah-langkah seterusnya, langkah ke hadapan, apa yang perlu disegerakan oleh kerajaan
dalam nak memastikan bahawa kita semua, kerana yang muda ataupun belia pada ketika ini yang perlu bergiat secara aktif dalam menentukan dasar ini, kerana mereka inilah yang akan terlibat secara langsung ataupun yang akan terkena ataupun dasar ini akan terlibat secara langsung terhadap belia-belia yang mungkin berusia 30-an, 40-an pada ketika ini, untuk dasar ini terpakai kepada mereka dalam tempoh 6 tahun akan datang. Pandangan doktor melihat kepada perkara ini, apa mungkin langkah segera yang boleh diambil berbaki dalam 2 minit perbincangan kita, doktor? Saya nampak perlatihan, maksudnya training lah, itu amat penting. Tiada lagi modul yang betul-betul dibangunkan secara tersusun untuk melatih, kita panggil penjaga bertauliah. Itu penjaga betul, dan dia kena ada banyak level, dan ini suatu industri yang perlu dipenuhi oleh warga muda, iaitu penyantun, penjaga, okay, juga e-hailing warga emas, dan juga banyak lagi industri yang saya fikir perlu kesedaran baru yang menyediakan peluang yang saya lihat amat dahsyat peluangnya untuk warga muda dalam silver industry. Tetapi mereka perlukan latihan, mereka perlu ada lesen. Yang ni tugas kerajaan, menyediakan modul, membangunkan agensi atau body mengiktiraf pemberian sijil kepada pelatih. Mereka yang certified boleh menjaga warga emas. Damisia contohnya, mereka yang certified boleh jaga warga emas bedridden, mereka yang certified boleh menjaga warga emas skala biasa dan sebagainya. So ini amat perlu. Kalau boleh diturunkan di peringkat sekolah menengah, saya rasa ianya amat perlu supaya warga muda nampak apa peluang pekerjaan baru bagi saya. Ini sektor baru, orang tak nampak, orang nampak kotor je. Padahal ini adalah satu sektor baru yang amat berdaya maju, yang menyediakan peluang pekerjaan, peluang perniagaan, macam-macam peluang, dan ia perlu diambil, ditangkap, digrab oleh warga muda. Itu yang pertamalah. Jadi pihak kerajaan perlu menjadikan garis paduan, perlu menjadikan modul, yang paling penting perlu menjadikan agensi yang memberi tauliah kepada warga-warga muda yang berminat ini untuk berada dalam sektor ini. Itu yang pertama dari segi warga emas. Yang kedua, cabaran besar adalah soal tadi tu, rumah perlindungan. Yang ini pun merupakan suatu bagi saya, walaupun ia rahmah, pusat perlindungan rahmah, tapi ia merupakan sumber yang kita boleh bantu untuk warga muda, volunteer, untuk sukarelawan warga muda, sukarelawan warga emas, membangunkan supaya kita dapat aktifkan komuniti. Bukan hanya nak tuju duit, bukan hanya nak cari duit dan kemewahan, tapi juga untuk sama-sama berkhidmat dalam masyarakat. Ya, baik. Sudah tentu banyak langkah-langkah yang perlu diambil, bukan sahaja di peringkat kerajaan tetapi di peringkat masyarakat juga terlibat secara aktif dalam kita menuju sebagai negara tua menjelang tahun 2030. Terima kasih Profesor Madya Dr. Zurmila Zainuddin, Pensyarah Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, berkongsi pandangan beliau. Sekian saja Pantau Belanjawan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.